أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Okay, kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat berjumpa kembali setelah bercuti. Ya, bercuti pun taklah juga ya. Masing-masing ada hal masing-masing lah ya di hujung minggu, daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad ya. Dan kini kita berjumpa balik di pagi Isnin untuk menyambung semula perbincangan kita untuk mengenal kalimah-kalimah di dalam Al-Quran ya. InsyaAllah saya akan terus berkongsikan senarai kalimah-kalimah yang dikumpulkan oleh qurancorpus.com untuk membantu kita ya mengenal kalimah-kalimah ya, dalam Al-Quran. Okey, kita minggu lepas kita telah berkongsikan kalimah wal yu'minu, dan biasanya wal yu'minu ni kita bacakan sekali dengan wal yu'minu bi ya, la'allahum yarshudun di dalam ayat 186 Al-Baqarah ya, 186 surah Al-Baqarah. Wal yu'minu bi, wal yu'minu itu adalah kalimah yang ke-14 ya di dalam ayat itu. Okey, hari ini insyaAllah kita akan sambung pengenalan kepada kalimah-kalimah di dalam ayat-ayat yang seterusnya, yang mana yang ini tuan-tuan dan puan-puan semua sudah mengenali, iaitu amanu ya. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya. So kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan semua hafal ayat ni ya. Ayat ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah ya, kerana inilah arahan Allah kepada kita semua orang-orang yang beriman ya. Allah kata bila kamu semua masuk ke dalam Islam, masuklah ke dalam Islam kafah tu secara keseluruhan ya. Maksudnya jangan pilih-pilih, yang ini kita ikut Islam, yang lain kita ikut hawa nafsu, ataupun kita ikut rujukan-rujukan selain pada Islam ya, walaupun terang-terang bercanggah dengan prinsip-prinsip syiar Islam, tapi kita masih lagi menerima pakai ya. Itu bermakna kita tidak masuk Islam ataupun mengambil setiap sesuatu tu di dalam agama kita secara keseluruhan ya. Jadi bermakna apa saja yang kita buat dan kita fikirkan ke dalam kehidupan kita ni, kita kena ikut berdasarkan Islam ya. Fis silmi itu maknanya dalam agama Islam. Udkhulu adalah fi'il amar jamak kepada kita semua, masuklah kamu semua fi ke dalam Islam kafah ya, secara keseluruhan ya. Okey, sebenarnya kita sudah mengenal amanu, jadi kita tidak berkongsikan pagi ini sebab saya percaya tuan-tuan semua dah kenal ya. Amanu adalah kalimah yang sama yang telah kita pelajari ya. Amanu ni adalah jamak kepada amana. Yang ni singular dia amana. Apabila menjamakkannya kita tambah waw, alif ziyadah di ujung tu menjadi manu.
dan alif yang bertanda panjang tu sebenarnya adalah mad badal ya. Dalam penulisan Rosam Osmani dia adalah mad badal ya. So kita tak payah kongsikan lagi yang ini. Saya percaya tuan-tuan dah banyak buat latihan ya. So maknanya yang sini kita boleh skip dia, yang ni pun sama, yang ni pun sama, yang ni pun sama ya. So sekarang kita nak berkongsi yang ini ya, iaitu apa, hatta yu'minna dengan hatta yu'mina, hatta yu'minu ya. Okey, hatta yu'minna dengan hatta yu'minu ya. So cuba kita lihat apakah kalimah-kalimah di sini ya. Okey, clue di sini yang pertamanya ialah tuan-tuan dan puan-puan lihat ada kalimah hatta ya. Hatta apa dia? Adalah harfun nasab ya, adalah harfun nasab. Bahasa Melayu dia memberi erti sehingga ya, sehingga ya. Dua-dua hatta bermakna sehingga, jadi bermakna perbuatan yang dibabitkan oleh ataupun yang disabitkan oleh hatta tu satu perbuatan yang belum berlaku ya, yang belum berlaku. Sehinggalah berlaku. Itu maksudnya. Jadi perbuatan tu tidak lagi berlaku. So bila dia tidak berlaku, dia tidak boleh mengambil kalimah yang marfu'. Ya, dia tidak boleh mengambil kalimah yang marfu' sebab perbuatan tu belum berlaku. Baru nak berlaku, jadi dia mengambil status apa? Mansub. Iaitu fi'il mudhari' yang mansub. Ya, so bermakna apabila ada hatta, jadi kalimah selepas tu mestilah kalimah fi'il mudhari' yang mansub ya. So di sini ada dua. Pertamanya yu'minna, kemudian yu'minu, yu'minu ya. Jadi macam mana cara nak mengenal ni ya? Cara nak mengenalnya ialah kalau kita kenal kalimah tu, jadi alhamdulillah ya, maknanya kita sudah mahir dalam mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Kalau kita tidak mengenal, kita boleh mengenalnya dalam memahami ataupun melihat melihat konteksnya di dalam ayat. Nah, itu cara yang kedua ya. Kita boleh melihat daripada konstruk kalimah itu sendiri ataupun kita melihat dia daripada konteks ayatnya. Yang sebaiknya dua-dua kena tahu. Dua-dua kena mahir. Bukan saja memahami dalam konteks ayat, tetapi mengenal kalimah itu sendiri dengan konstruknya. Konstruk itu maknanya apa? Ejaan dia lah. Ya, bentuk dia, ejaan dia, penulisan dia, ya, itu dipanggilkan konstruk. Ya. Okey. So yu'minna ni sebenarnya apa dia ya? So saya akan kongsikan sekarang. Yu'minna ni ialah kita ambil sekali hatta tu, kopikan dia, bawa ke leksi logos. Ni yang dulu kita boleh ambil yang baru. So yang ni kita boleh ambil yang baru. So kita letakkan di sini untuk perbincangan kita, iaitu apakah yu'minna ya. So kalau tuan-tuan lihat, bermula dengan ya baris hadapan dan hamzah qata' yang mati itu dan mim baris bawah tu, sepatutnya kita sudah mengenal dia ya. Mengenal dia iaitu bentuk, mengambil bentuk fi'il mudhari' maklum wazan keempat
Ya, sebab kita sebelum ni sudah apa? Sudah melihat kalimah ni ya. Kalau saya nak teruskan perkongsian yang telah kita buat dulu apa? Kalimah dia ialah yu'minu. Ya, yu'minu. Ya, so saya boleh ambil yang ni, ya, gunakan ini saja ya. So kalimah ni sebenarnya daripada yu'minu. Kita sudah buat ni ya. Saya shortcut saja ya. Yang daripada huruf akar alif mim nun, mengambil kata dasar amina, lepas tu mengambil acuan yuf'ilu, acuan ni ya, yuf'ilu iaitu fi'il mudhari' maklum wazan keempat, yang itu yang ni ya. Saya highlightkan sikit kita nampak acuan mana. Ambil warna pink kot, ini warna orange, yang ni ya. Ini acuan untuk membentuk fi'il mudhari' maklum. Default dia ialah singular iaitu mufrad muzakkar yang marfu', ya. So default dia mesti dalam bentuk muzakkar yang marfu'. Okey, itu dia yu'minu ya. Kemudian tetapi yang ini bila ada hatta, dia mestilah dalam bentuk fi'il mudhari' yang mansub, yang ni marfu' ya. So kena tukarkan yu'minu ni kepada yang marfu', ya, yang marfu'. So apa kita buat? Yang marfu' ni kita tukarkan kepada mansub sebab ada hatta. Hatta adalah harfun nasab ya. Kalau saya nak buat penerangan dulu, boleh di sini buat penerangan dulu ya, supaya kita kenal kalimah tu, iaitu fi'il mudhari' maklum. Nah, dan ya bari hadapan, jangan letak wazan satu tapi wazan yang keempat. Wazan keempat, mana empat sini? Okay. Wazan keempat. Okey. Sekarang ni clue dia ialah bila nun bertasydid di hujung, ya, bila nun bertasydid di hujung dan di baris atas. Sekarang ni kalimah ni adalah muannas ya, bukannya muzakkar. Ya, dia adalah muannas. So kita ambil muannas yang ini. Sa. Ya, muannas ya, muannas dan jamak, yang jamak. Ya, so maknanya kalimah ini melibatkan perempuan-perempuan yang ramai yang masih beriman, ya, ataupun yang beriman. Dia dalam bentuk fi'il mudhari', maknanya perbuatan tu telah sedang berlaku, dan siapa yang melakukan ialah muannas yang ramai ya, yang jamak. Itu cara nak mengenal dia ya. So apakah clue dia? Nun yang bertasydid di hujung ya, itu adalah untuk muannas ya. Mungkin saya akan kongsikan pada tuan-tuan, kalau muzakkar apakah bentuk dia ya. Kalau muzakkar bentuk dia kita boleh lihat di ayat yang seterusnya yang ni ya. Ini muzakkar dia. Hatta okey, saya letakkan sini untuk perbandingan ya. Sekarang ni kalau yang ini ialah fi'il mudhari' maklum wazan keempat jamak tetapi muzakkar. Okey, saya tukarkan muannas kepada muzakkar. Mim, zal, kaf yang bertasydid. Lihat ya, itu perbezaan dia ya. Yu'minu, okey, mana dia punya i'rab belum letak lagi ya. So letak dekat sini i'rab mansub.
mim, non, sod, waw, ba. So ini samalah. Okey. Macam mana kita nak mengenal dia mansub? Kerana ada hatta. Ya, jadi hatta dia akan menyebabkan fi'il mudhari' yang selepasnya mesti, yang ni bukan mudakkar, muzakkar zal. Okey. Mesti mansub. Dia tidak boleh mengambil marfu' sebab dia hatta. Kalau tiada hatta, kalimah marfu' dia ialah yu'minuna. Kalau tidak ada hatta, ya, itulah kalimah fi'il mudhari' ma'lum yang marfu'. Tetapi di sini ada hatta, dia tidak boleh mengambil waw nun di hujungnya, maka dia perlu mengambil waw alif ziyadah, ya. So saya letakkan tanda bulat tu untuk menunjukkan dia waw alif ziyadah, ya. So ini bentuk fi'il mudhari' maklum wazan 4 muzakkar jamak yang mansub sebab ada hatta. Untuk perempuan pula yang ramai, hatta dia bukannya waw alif ziyadah tetapi yu'minna, ya. Yu'minna. Sekarang ni saya akan tunjuk macam mana pembangunan ataupun kalimah yu'minna ni dibentuk, ya, dibentuk. Mungkin saya akan tunjukkan dua-dua sekali, ya, iaitu yu'minu dengan yu'minna sekali, ya. Okey. Kita buat yu'minu dulu sebab biasanya kalimah-kalimah default dia ialah muzakkar. So untuk mengenali muannas ni kita perlu kenal muzakkar dulu, ya. So kita buat apa? Muzakkar dulu, iaitu fi'il mudhari' maklum muzakkar jamak yang mansub di atas ni. Bermula daripada sinilah, ya. Di sini tuan-tuan patutnya sudah mengetahui apakah dia ni. Kalau bagi yang mula masuki kelas ni, mungkin saya tunjukkanlah, ya. Iaitu dia bermula dengan 3 huruf akar dia, alif, mim dengan nun. Lepas tu mengambil kata dasar Aminah, alif hamzah qata' baris atas, min baris bawah dan nun baris atas. Ulang kaji, ya, mengulang sebab kalau ulang tu tuan-tuan yang dah faham tu akan bertambah fahamlah, ya. Yang ni Aminah ni adalah kita panggil dia apa? Kata dasar. Kaf, alif, ta, dal, alif, sin, ra, ya, kata dasar. Dan kata dasar ada memberi makna, ya. Makna dia apa? Percaya. Percaya kita kena pergi ke lexilogos yang Jawi, ya. So saya ambil lexilogos yang ni sebab dia ca, ya. Arab dia tak ada ca. Jawi, wayu. Sini, okey. So percaya ialah fa, ra, ca, alif, ya, itu percaya. Okey, pergi balik ke sini tadi, masukkan di sini percaya, makna dia, ya. Aminah ni adalah dalam konteks untuk menjadikan kalimah beriman, dia mengambil kata dasar, bukan kata, okey, kata dasar percaya, ya. So percaya, Aminah ni bila menggunakan bentuk wazan keempat, dia akan memberi erti beriman, ya. So Aminah kita menggunakan acuan iaitu yuf'ilu, ya, acuan yang ni, ya, yuf'ilu ni. So saya kopikan acuan ni. Itu dia acuan dia, ya. Menggunakan acuan yuf'ilu, Aminah ni akan bertukar kepada yu'minu, ya.
So kata dasar ni mengambil acuan ni akan membentuk kata terbitan yu'minu. Jadi yu'minu sekarang adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat mufrad yang marfu'. Ya, tanda marfu' ialah nun baris hadapan. Ya. So kalau kita nak membentuk hatta yu'minu ni, so kita masukkan hatta, ya, kopikan dia ke sini. So yu'minu akan bertukar kepada yu'mina. Okay. Kenapa? Bila ada hatta, dia tidak boleh marfu', so dia akan mengambil baris atas menunjukkan kalimah ni adalah mansub. Tapi masih lagi singular, ya. Masih lagi singular. So kita jamakkan dia. Ya, so jamakkan dia. Copy saja hatta yu'minu ni, yu'mina kepada sini, tambah waw, alif ziyadah di ujung tu, waw, alif ziyadah. Okey. Yang ini mufrad singular, yang ini adalah jamak. Itu je beza dia, ya. Bila ada hatta, so dia mengambil bentuk mansub. Apa tanda mansub bila singular? Nun tu baris atas. Kalau jamak tambah waw alif ziyadah, so nun ni kena tukarkan kepada dhammah. Ya, jadi yu'minu. Itulah macam mana pembentukan hatta yu'minu ni untuk muzakkar, ya. Muzakkar yang jamak, ya, jamak mansub. Sekarang ni cuba kita buat untuk yu'minna. Ya, yu'minna iaitu fi'il mudhari' maklum wazan keempat muannas jamak yang mansub. Ya. Beza dia sikit saja, ya. Satu waw alif ziyadah di ujungnya, satu lagi nun yang bertasydid. Ini menunjukkan untuk muzakkar, ini menunjukkan muannas jamak yang mansub, ya. So macam manakah pembentukannya ni? So kita buat di bawah ni, ya. Iaitu dia juga bermula bermula di sini, ya. Okey, kita bawa ke sini. Dia juga bermula daripada yu'minu. Default dia masih lagi muzakkar, ya. Kemudian kita di sini apa kita buat? Kita terus jamakkan dia, ya. Terus yu'minu kita jamakkan dia. Jadi yu'mina tunjukkan satu-satu. Yu'mina masih lagi dalam bentuk muzakkar, kemudian kita jamak dan tukarkan kepada muannas, ya. So macam mana nak menukarkan kalimah yu'mina ni kepada jamak muannas? Kalau untuk muzakkar kita tambah waw alif ziyadah. So kalau untuk muannas kita tukarkan kepada tambah yang ini dengan nun nun baris atas di hujung, ya. Tu untuk jamak muannas, ya. Okey, ingat untuk menjamakkan kalimah, membentuk kalimah muannas yang jamak yang muzakkar ni kita tambah nun baris atas. Kalau jamakkan muzakkar kita tambah waw alif ziyadah. Itu beza dia, ya. Untuk muannas jangan tambah waw alif ziyadah. Kita tambah apa? Nun baris atas. Tetapi nun yang terakhir di sini, ya, nun yang terakhir
di dalam kalimah asal dia tu kena sukunkan. Ya, sukunkan. Jadi hatta yu'mina, untuk menjadikan kalimah muannas yang jamak apa kita buat? Hatta yu'min, yang mina ni kita sukunkan dia sebab untuk bergabung dengan dhamir, ya. Ini dhamir untuk muannas yang jamak, ya. Okey, so apa berlaku? Yang ini kita gabungkan dia akan menjadi, ya. So gabung macam mana nak menggabung? Buang tanda campur tu, ya. Buangkan dia. So yu'minna, ya. Bila nun tu disukunkan, ditambah dhamir na ni untuk muannas yang jamak, jadi dia bergabung jadi yu'minna. So nun sukun berjumpa dengan nun baris atas, maka dia bertukar kepada nun yang bertasydid. Okey, jadilah kalimah yang ini, ya, hatta yu'minna, ya, hatta, sorry. Okey, semula, ya. Oh, ni silap ni, ini sudah tersilap kopi, kita betulkan semula, tak apa. Tasydid dengan baris atas. Kalimah dia apa? Hatta yu'minna, ya. So kita copy sini, bawa ke sini. Itu dia. Jadi terbangunlah kalimah hatta yu'minna dengan nun tu bertasydid. Macam mana boleh nun bertasydid baris atas? Kerana nun yang pertama di sini dimatikan sebab nak menggabungkan dengan nun baris atas ni, iaitu dhamir kepada muannas yang jamak, ya. Kalau muzakkar kita tambah waw alif ziyadah, kalau muannas kita tambah nun baris atas. Jadi nun yang sukun bertemu dengan nun baris atas, dia jadi macam ini, yu'minna. So nun sukun bertemu nun baris atas ditukarkan kepada nun yang bertasydid di baris atas. So sekarang ni kita mengenal yu'minna adalah apa dia? Fi'il mudhari' maklum wazan keempat muannas perempuan, ya, yang ramai jamak mansub. Yu'minu adalah fi'il mudhari' maklum wazan 4 muzakkar jamak yang mansub. Maknanya perlakuan di dalam ni ialah ramai lelaki, ya, ramai lelaki. Yang ni ramai perempuan. Okey, so apabila kita sudah mengenal ni, barulah kita melihat ayat tadi, ya, dan mesti bersesuaian dengan penggunaannya di dalam ayat. Cuba kita lihat ayat dia, ya. Di sini iaitu wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ya. Yu'min, nun tu bertasydid, itu kita kena panjangkan kepada 2 harakat kalau kita mewaqafkan, ya. Yu'min, panjang. Kalau nak sebut dia yu'minna, hatta, menunjukkan ini adalah jamak muannas yang mansub. Apakah buktinya nak mengatakan dia ni jamak kepada muannas? Kita akan lihat di sinilah, iaitu kalimah al-musyrikati, ya. Al-musyrikati ni apakah tanda muannas dia? Yang jamak ialah di hujung ni ada alif yang diikuti dengan ta maftuhah yang baris bawah, ya. Alif ini menunjukkan untuk muannas, ya. Jadi kalimah ini menunjukkan kepada perempuan-perempuan yang beriman, ya, perempuan yang beriman, tapi mansub sebab ada hatta. Okey, kita tengok kali yu'minu tadi mana di sini. Ini untuk lelaki yang ramai, ya.
dalam bentuk mansub. Apakah buktinya? Kita tengok dalam ayat ni. Bukti ini ialah ini merujuk kepada kalimah al-musyrikina, ya. Al-musyrikina. Kalau perempuan, al-musyrikati, ada alif dan ta maftuhah. Kalau lelaki, dia ada ya dengan nun baris atas, ya, menunjukkan apa? Ini kalimah perempuan yang ramai dan dia adalah maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih, dia objek, dia mengambil bentuk i'rab yang mansub. Itu tanda ta baris bawah ni, ya. Ta baris bawah ni menunjukkan mansub. Kenapa dia maf'ulun bih? Kerana dia adalah objek kepada perbuatan di sini, ya. Perbuatan wala tankihu. Wala perbuatan tankihu ni adalah fi'il nahi, melarang, ya. Janganlah kamu menikahkan, ya, ataupun janganlah kamu, kalau lelaki kepada lelaki, janganlah kamu menikahi al-musyrikati, perempuan-perempuan musyrik, yang musyrik, ya. Jadi hatta, sehinggalah, yu'minna, ya, sehingga al-musyrikat tu beriman. Itu masuk ayat tu, ya. Jadi sebab tu dia mengambil nun yang bertasydid, ya. Kalau yang seterusnya yu'minu, apakah konteksnya? Ialah larangan ni kepada lelaki musyrikin, lelaki yang musyrik, ya. Larangan, janganlah kamu menikahkan, ya, atau tankihu daripada non kahah tu menikah, ya. Janganlah kamu mengahwini. Apa maksudnya? Ya, takkan lelaki pula nak mengahwini lelaki musyrikin. Tidak. Maksudnya janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan kamu dengan lelaki musyrik. Nah, ini larangan, ya, tidak boleh. Nah, ya, Al-Quran clear. Hatta, sehinggalah mereka yang lelaki musyrik itu yu'minu, mereka beriman. So yu'minuna ni kena mengambil mansub dengan waw alif ziyadah sebab belum lagi berlaku, ya. So tak boleh hatta yu'minuna, tidak boleh, ya. Jadi kenalah hatta yu'minu, ya. Di sini kalau marfu' dia sama sebenarnya, ya. Minna juga kalau dia marfu'. Tapi dalam konteks ini ada hatta, dia adalah dalam bentuk yang mansub, ya. Jadi itu hari ini perkongsian kita kepada dua kalimah baru yang kita jumpa hari ini, iaitu yu'minna dengan yu'minu, ya. Kedua ni berlaku kerana ada kalimah hatta, iaitu harfun nasab, ya. Yang ni pun harfun nasab, yang ni menunjukkan kepada perempuan yang ramai. Apakah buktinya? Ialah di dalam kalimah ini terdapat al-musyrikati, alif dan ta maftuhah tu adalah untuk muannas. Yang ini pula macam mana kita tahu dia untuk lelaki yang ramai? Kerana di dalam ayat tu didapati kalimah al-musyrikina, ya, dengan penambahan wiyanun adalah untuk lelaki, untuk muzakkar, ya. Kalau penambahan muannas dia alif dengan ta maftuhah. Itulah cara kita ya, mengenal kalimah-kalimah di dalam Quran sekarang, dan masih lagi dalam konteks daripada 3 huruf akar, iaitu alif, mim, nun, ya. Jadi rumusan kepada ayat ni, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, janganlah kamu menikahkan ataupun mengahwini perempuan-perempuan musyrik, ya, sehinggalah perempuan-perempuan musyrik tadi beriman, ya, yang mana dah masuk Islam, barulah boleh dinikahi, ya. Bagi orang perempuan pula, wala tankihul musyrikin, janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan kamu, iaitu perempuan muslimat, kepada al-musyrikin, lelaki-lelaki musyrik, sehinggalah hatta lelaki-lelaki musyrik itu beriman. So dia sudah jadi orang yang beriman
sudah jadi orang Islam. Jadi barulah boleh kita menikahkan muslimat, ya, perempuan Islam kepada lelaki yang beriman. Selagi mereka musyrik tidak boleh, larangan. Begitu juga untuk lelaki Islam, selagi perempuan tu musyrikat, kita tidak boleh mengahwini mereka ini sehinggalah mereka sudah beriman. Yang ini sehinggalah al-musyrikin tadi beriman, barulah boleh mengahwini mereka ini, insya-Allah, ya. So kita Doktor, ya, nak tanya yang nun tasydid tu, ya. macam mana kita nak beza sama ada dia dia nun taukid atau apa dia itu nun untuk jamak perempuan. So, saya keliru, saya tak tahu dia tu Ya, nun taukid atau perempuan di ujung dia ada alif ta ni. tak, yang yu'minna tu. Macam mana saya nak tahu dia tu nun tasydid tu dia sama ada nun taukid ataupun dia nun untuk jamak perempuan. Dia bukan taukid, dia ni, ya. Dia apa? Dia untuk menjamakkan muannas. Tadi kan saya tunjuk ni. Untuk menjamak, tengok kalau lelaki apa kita buat? Kita tambah wa alif ziyadah lah, ya. Mungkin saya buat nak bezakan sini, saya letak tanda campur. Kan? Ini untuk muzakkar. Kalau untuk muzakkar yang jamak ni, ya. Muzakkar mana jamak muzakkar tadi? Ni muzakkar yang jamak, kita tambah waw alif ziyadah. Okey, ni jelas. Okey, jelas. Okey. Kalau untuk muannas tambah nun sahaja. Nun baris atas. Okey. Bila nun baris atas dan nun yang terakhir ni, yang ni asal ni, ya, disukunkan. Okey. So bila sukun apa? Non sukun bertemu dengan non baris atas. Nampak tak? Non sukun bertemu dengan non baris atas. Okey. So bila non sukun dengan non baris atas, dia akan menjadi non yang tasydid. Bukannya apa, ya? Bukannya taukid dah. Rupa sama, ya, tapi bukan. Itu saya keliru ke? Jangan keliru lah. Inilah sebab dia jadi non taukid, jadi non tasydid itu sebab ni lah. Okey. Ya. So dalam membentuk muannas yang jamak, ya, dia sebab ada penambahan non baris atas dan non sebelumnya dimatikan. Assalamualaikum, Doktor. Silakan. Waalaikumsalam. Boleh tak bagi semula makna yang yang untuk lelaki tu ada yu'minun, yang ayat penuh ayat ya wala, sebab perbezaan ayat ni, yang ni ke? Ya. Dan wala tan maksud dia, mana dia? Okey, maksud dia wala tunkihu, janganlah kamu menikahkan perempuan Islam dengan musyrikin, dengan lelaki yang musyrik. Lelaki itu bukan Islam lah, maksud musyrik ni kan. Ya. So yang ni dia masukkan ialah janganlah kamu menikahkan perempuan Islam dengan lelaki musyrik. Bukannya lelaki Islam, ya. Tak boleh lelaki Islam pula. Lelaki Islam macam mana nak kahwin dengan lelaki musyrik? Tak. Tapi Doktor, dia tulis hatta tu maksudnya sehinggalah mereka itu beriman. Siapa mereka? Yang ni lah. Lelaki itulah. Lelaki yang musyrik ni beriman. Yang musyrik itu sehingga mereka beriman. Okey. Dia dah jadi orang Islam, makna beriman kan? Baru boleh lah. Okey. So kalau selagi mereka musyrik, tidak boleh dikahwini. Yang tak boleh dikahwini itu siapa? Perempuan lah. Perempuan Islam tak boleh kahwin dengan lelaki yang musyrik sehinggalah mereka semua telah bukan telah, ya, dia beriman, maknanya mudhari, menjadi beriman. Dia beriman. Yang mana yang ni adalah larangan tu kepada lelaki. Larangan kepada lelaki janganlah mengahwini perempuan musyrik. Sehinggalah mereka itu siapa? Perempuan, ya. Jadi dia dalam mengambil non tadi, tambahan non tadi, dia akan menjadi tasydid tadi ni kan. Dan tambahan na ni, non sebelumnya dimatikan. Ini kontrak untuk menjamakkan kalimah yang muannas fi'il mudhari', ya. Jadilah dia non yang bertasydid, ya. Alhamdulillah, kasih.
InsyaAllah. Lagi satu Ustaz, Ustaz Dr. Kamal. Ya. Tadi wala tankihu satu, wala tunkihu. Apa pasal tunkihu dengan tankihu berlainan? Padahal Bila ta baris depan, dia menggunakan wazan keempat. Okey, ingat? Tadi ayat sepenuhnya tadi, ayat tadi. Ya. Tengok di sini ya. Tengok ta itu mudhari' kan? Mudhari' ini fi'il mudhari' maklum ya. Kalau huruf pertama tu fa'il di baris atas adalah wazan Maklum. yang apa? Yang tadi dia apa? Tengok ya. Mana dia? Tunkihu. Satu yang ini tankihu. Satu tunkihu. Satu tun. Ya, so bermakna yang ni dia menggunakan wazan yang pertama, ni wazan yang keempat. Macam nampak majhul pula. Mudhari' majhul, tunkihu. Mudhari' majhul ke tu? Okey, kita tengok ya. Tunkihu. Ya. Tunkihu. Wala tunkihul musyrikin. Okey, majhul ialah tadi majhul ain baris atas ya. Kaf tu baris atas kalau majhul. Tadi yang baris depan dia tu yang tun dengan yun. Okey, apa dia? Yang baris depan dia tu wala satu tankihu, tunkihu. Ya, so bermakna tun ni adalah bukannya majhul tapi baris wazan keempat. Wazan keempat ni. Yang ni kan, mana dia? Ni wazan keempat. Ni. La tuf'il. Ni dia. Oh. La tuf'il. Kalau wazan satu, la taf'il bermakna yang tankihu tadi dia ambil yang ni. La tankihu. Ya, tankih untuk seorang, tankihu untuk ramai lah. Ramai lelaki. Ya. Di situ dia masukkan apa lelaki lah, sebab lelaki yang bertanggungjawab untuk ya mengahwini sama ada lelaki ataupun perempuan ya, maknanya tanggungjawab tu kepada lelaki itulah. Jadi tadi tunkihu tu dia ambil yang ni lah wazan keempat, ta baris depan. Kaf tadi ain baris bawah sama dengan ni lah, kaf baris bawah. Assalamualaikum Dok. Assalam. Yu'minna tu dia jamak muannas salim kan Dok? Ya, betul. Kenapa dia tak pakai method dia tambah alif ta maftuha baris bawah macam al-musyrikati tu? Alif ta untuk untuk kata nama, untuk isim. Oh, ini fi'il. Ini fi'il mudhari'. Okey. So fi'il mudhari' kita tambah nun baris atas, huruf akhirnya sebelum tu dimatikan. Okey Dok. Okey. Jazakallah. Okey, insyaAllah kita kita sudahi perkongsian kita. Semoga ilmu yang kita dapat pagi ini memanfaatkan kita untuk menambahkan lagi kemahiran kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Banyak lagi insyaAllah, ini cuma permulaan saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.